Pemberian vaksin COVID-19 pada ketika ini adalah melalui fasa pemberian daripada pihak kerajaan kepada rakyat dan di kebanyakan negara termasuk di Malaysia sendiri. Namun sudah ada pun wujud cadangan untuk memastikan dan juga mencadangkan bahawa wujud market ataupun pasaran vaksin swasta yang membolehkan golongan yang berkemampuan untuk membayar sebagai contoh untuk mendapatkan vaksin pada kadar segera berbanding dengan mengikut aturan imunisasi COVID-19 kebangsaan di sesebuah negara sebagai contoh. Itu yang saya bincangkan bersama dengan pakar dasar kesihatan awam Dr. Koh Swee Keng. Dr. Koh, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pendapat Dr. Koh, perkara ini sudah pun dibincangkan kalau bagi saya berdengar beberapa minggu yang lepas tentang cadangan tersebut. Adakah ini boleh kita lakukan pada masa kita bercakap kita masih lagi berdepan kekangan bekalan vaksin di peringkat global? Najib, pertama sekali kita harus fahami bahawa ada dua perkara yang berasingan, ya. Perkara pertama tu, adakah pihak swasta ataupun hospital swasta dan klinik swasta boleh memberikan pemvaksinan kepada rakyat Malaysia? Yang tu memang boleh dan kita memang harus galakkan mereka memberikan vaksin kepada rakyat-rakyat Malaysia kerana mungkin Kementerian Kesihatan Malaysia tak mencukupi tenaga kerja dan doktor-doktor untuk menjalankan proses pemvaksinan. Yang tu memang kita harus galakkan. Tapi apa yang kita tidak harus galakkan dan sepatutnya kita tidak harus benarkan adalah untuk pihak hospital swasta menjual vaksin kepada mereka yang mampu membayar. Jadi kita harus asingkan dua tugas untuk hospital swasta. Untuk mereka memberi pemvaksinan, kita harus galakkan untuk membenarkan mereka menjual kepada sesiapa yang boleh membeli. Buat masa sekarang kita tidak harus benarkan. Kita mungkin boleh benarkan pasaran terbuka untuk vaksin mungkin dalam 6 bulan ataupun 7-8 bulan yang akan datang selepas kita memenuhi dua kriteria di negara Malaysia. Kriteria pertama tu, bekalan vaksin di negara Malaysia haruslah mencukupi kerana apa yang Najib katakan tadi, kekangan bekalan vaksin tu berlaku di seluruh dunia. Jika ada kekangan ataupun bekalan yang tidak mencukupi, kita haruslah memberikan prioriti ataupun kepentingan kepada mereka yang benar-benar memerlukan vaksin tersebut, seperti petugas kesihatan barisan hadapan, seperti warga emas, seperti mereka yang seperti polis ataupun cikgu-cikgu untuk membenarkan mereka melakukan kerja-kerja dan tugas-tugas mereka. Kalau kita ada tempoh kekangan, haruslah kita memberikan kepentingan kepada mereka yang memerlukannya. Jadi inilah faktor pertama ataupun sebab pertama kita tak harus benarkan sektor swasta ataupun hospital swasta menjual vaksin di pasaran terbuka sekarang. Nombor dua, selagi kita tidak memberikan vaksin kepada semua golongan yang kita anggapkan berisiko tinggi, maka kita tidak haruslah memberikan peluang ataupun satu kebolehan untuk hospital swasta menjual vaksin-vaksin tersebut. Kerana apabila dijual di dalam pasaran terbuka, mereka yang mampu membeli akan terkehadapan. Jadi amatlah tidak adil. Dan nombor dua, bukan saja tidak adil tapi mungkin membahayakan kesihatan umum, ya, kesihatan awam di negara Malaysia kalau mereka yang memang perlu dilindungi tidak dilindungi kerana bekalan vaksin yang sangat terhad di seluruh dunia sekarang memerlukan kerajaan Malaysia dan juga kerajaan di negara-negara lain untuk memberikan kepentingan kepada golongan yang sangat memerlukan vaksin tersebut dan didahulukan dengan mereka. Tapi adakah juga Dr. Koh, faktor selain daripada faktor kecukupan bekalan dos vaksin itu, kita juga perlu melihat kepada faktor pemerhatian kepada kesan-kesan sampingan. Kerana apabila dilaksanakan oleh pihak kerajaan, ini penting supaya jaminan itu wujud. Apabila diberikan kepada pihak swasta sebagai contoh, mungkin lain bentuk jaminan dan sebagainya. Bagaimana untuk perkara ini juga difahami? Sekiranya buat masa sekarang, bukan buat masa sekarang, tapi sejak minggu yang lepas, lebih kurang 50,000 rakyat Malaysia telah pun diberi vaksin di dalam fasiliti kesihatan kerajaan. Tak lama lagi kita mungkin akan memerlukan fasiliti kesihatan swasta seperti hospital swasta dan sebagainya untuk mereka memainkan peranan mereka untuk memberikan vaksin selaras dengan program imunisasi COVID kebangsaan. Jadi tak bolehlah kita benarkan hospital swasta memberikan vaksin kepada mereka yang mereka suka ataupun mereka harus dibayar. Tetapi berkenaan dengan jaminan itu, Najib, tak lama lagi kita akan menggunakan hospital swasta untuk memberikan pemvaksinan tersebut. Jadi jaminan tersebut haruslah disamaratakan dengan jaminan yang diberikan oleh doktor-doktor di hospital kerajaan. Maksud saya, jaminan tersebut haruslah sama
purata dan sama rata di antara hospital swasta dan hospital kerajaan. Tak bolehlah hospital swasta dibenarkan mempunyai standard yang lebih rendah ataupun lebih tinggi berbanding dengan hospital kerajaan. Jadi ini akan kalau kita samaratakan jaminan di antara hospital kerajaan dan hospital swasta, ini akan menaikkan keyakinan rakyat untuk menerima vaksin, tak kira hospital kerajaan ke hospital swasta ke. Kalau kita bertandang ke hospital sahaja kan kita memang akan menerima jaminan yang sama rata. Doktor, saya ada soalan terakhir untuk Dr. Ko, iaitu ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh sebilangan orang ramai, think tanks juga, academician dan juga citizen researchers yang mengatakan bahawa tahap keterbukaan data kita terutama berkaitan dengan penularan COVID-19, vaksin dan sebagainya tidak terlampau terbuka di Malaysia. Adakah ini realitinya? Sekiranya iya, bagaimanakah ini harus dibuka dan disebarluaskan supaya orang faham? Kerana kita sedar ramai yang tidak mahu mengambil vaksin bukan kerana mereka anti-vax, tapi mereka tidak tahu tentang beberapa perkara yang mereka timbulkan persoalan kerana kekurangan data. Bagaimana pandangan doktor sendiri? Najib, saya juga merupakan salah seorang yang menandatangani kenyataan tersebut ataupun surat terbuka tersebut. Saya sokong dan setuju amat dengan isi-isi dan kandungan di dalam surat tersebut. Dari segi ketelusan data, bukan sahaja ketelusan data dari segi vaksin, tetapi ketelusan data dari segi pengurusan pandemik, tak diurus seluruh negara, termasuk dalam keadaan darurat buat masa sekarang, amatlah penting untuk kerajaan Malaysia memberikan ketelusan data kepada rakyat Malaysia untuk menimbulkan keyakinan rakyat Malaysia dan juga meningkatkan lagi keabsahan kerajaan Malaysia. Yang ini secara luaslah. Tapi kalau kita zoom in, kalau kita perhatikan dan perhalusi dari segi vaksin sahaja, ketelusan data dari vaksin ini mungkin kita boleh rungkai dari dua segi. Segi yang pertama tu dalam kepelbagaian data dan data yang sangat rumit dan sangat kompleks, kerajaan Malaysia haruslah mengambil kepimpinan untuk to simplify, untuk meringkaskan data tersebut dan kepelbagaian data tersebut dalam cara yang senang difahami oleh rakyat Malaysia. Bukan sahaja ketelusan bahawa kita memberikan data, tapi data tersebut haruslah diberikan dengan cara yang ringkas, senang difahami dalam bahasa yang senang dihadam oleh rakyat Malaysia. Yang ini penting, bukan sahaja inilah data-data tersebut saya nak rakyat Malaysia memproses data tersebut. Ini tanggungjawab rakyat Malaysia. Sebenarnya ini tanggungjawab kerajaan juga dan tanggungjawab pakar-pakar dan sebagainya untuk meringkaskan data yang sebenarnya sangat rumit dan sangat kompleks dan sering berubah apabila sains semakin meningkat. Yang ini rungkaian saya yang pertama. Rungkaian saya yang kedua berkenaan dengan tahap keyakinan vaksin dari segi side effect ataupun kesan sampingan jangka masa panjang. Yang ini susah untuk kerajaan dan juga susah untuk pakar-pakar macam saya kerana kesan sampingan sama ada jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang ini dia akan selalu berubah. Jadi bila rakyat Malaysia inginkan satu kepastian yang 100% untuk vaksin tersebut, amatlah susah untuk kita memberikan ketulusan walaupun ada data dan walaupun data itu selengkap yang mungkin, susah untuk kita nak memberikan kepastian yang 100%. Jadi saranan saya ataupun cadangan saya kepada semua rakyat Malaysia dalam kita menilai ketulusan data tersebut, perlulah kita juga menerima hakikat bahawa tiada data yang sempurna di dalam dunia ini dan para saintis, pakar-pakar kesihatan dan sebagainya akan berusaha sedaya upaya untuk memberikan ketulusan data yang sepenuhnya, tetapi dalam dunia ini tak adalah data yang sempurna ataupun ketepatan yang mencapai 100%. Inilah dua rungkaian saya, Najib. Tapi pada dasarnya, kerajaan Malaysia haruslah mengambil tanggungjawab yang lebih tinggi untuk memberikan ketelusan untuk meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pemerintahan dan juga keabsahan sendiri kerajaan Malaysia. Baik, Dr. Ko Swee Kheng, terima kasih kerana berkongsikan dan juga meluang masa untuk membincangkan topik yang amat penting. Ini adalah masa ke masa ada perkembangannya. Dr. Ko, terima kasih.